Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الحمد لله والشكر لله تعالى. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah, sama-sama kita berhamdalah, memujikan Allah Ta'ala di atas segala nikmat pemberian Allah yang begitu banyak sekali kepada kita. Dapat lagi malam ni kita berpeluang, kita dapat taufik dan hidayah dari Allah, kita bersama dalam ibadah di masjid Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala golongkan kita daripada orang-orang yang hati dia terikat dengan masjid Allah Ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hati dia tergantung ataupun terikat dengan masjid, termasuk daripada orang-orang yang menjadi golongan pilihan Allah untuk jadi orang yang dapat naungan, dapat teduh di bawah naungan, di bawah teduh yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Maka di antaranya orang yang hati dia terikat dengan masjid. Jadi terikat dengan masjid ni maknanya terikat dengan amalan yang ada di masjid. Maka amalan yang penting yang menjadi peluang bagi hamba untuk munajat dengan Allah, untuk berdoa, untuk merayu kepada Allah Ta'ala melalui semaya. Alhamdulillah. Bagaimana kita tidak rasa hagam kita dalam semaya, umpama kita berdoa Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Doa yang cukup-cukup comel dalam semaya kita dok baca tu. Biar kita di antara dua sujud kita minta keampunan dari Allah. Rabbighfirli, ya Allah ampunlah kepadaku. Warhamni, ya Allah kesian belahlah kat aku. Wahdini,
tunjuk jalan betul kat aku ya Allah. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini. Beri afiah padaku. Masuk belaka dah tu. Sihat, selamat, sejahtera. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Dan berilah rezeki kepadaku. Masya-Allah. Cukup-cukup apa nama ni? Beradang. Cukup-cukup comel. Tapi kadang-kadang kita terlupa, kata tak ada teringat kepada isi permintaan kita. Kita nak terasa kata waktu kita berdoa Rabbighfirli, kata kita ni dosa banyak. Berhajat sangat-sangat kepada dapat keampunan dari Allah. Rabbighfirli, Tuhan, ampunlah kat aku. Warhamni, kesiabelahlah kat aku. Kita perlu sangat berhajat sangat kepada kesiabelah Tuhan. Rahmat Tuhan. Sebab tu Rabbana zalamna anfusana tu, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Dua mari. Ngaku aku zalimi, lepas tu kalau Tuhan tak ampun, kalau Tuhan tak rahmat kak, lanakunanna minal khasirin. Rugi selalu dah. Tuhan tak cucur rahmat dia, Tuhan tak ampun dosa-dosa kita buat banyak ni, rugi selalu. Tak ada gelang laba sikit abuk kalau tak dapat kesiabelah dan tak dapat keampunan Allah Ta'ala. Rabbighfirli warhamni, kita rasa gitu. Wahdini, penting sangatnya doa minta Tuhan tunjuk jalan betul. Tuhan tak tunjuk bila sesat selalu dah kita, jatuh parit selalu dah, silap jalan menyeleweng selalu dah kalau Tuhan tak tunjuk. Tuhan tak bedang duk kum kita widuk dak atas jalan yang betul. Wahdini wa'afini warzuqni, rezeki yang banyak yang Allah Ta'ala kita minta ke Tuhan yang kaya. Rezeki apa nama, berbagai-bagai rezeki, berbagai-bagai rezeki Islam, rezeki iman, rezeki sehat, rezeki harta halal, rezeki keluarga bahagia, bermacam-macam rezeki yang kita minta ke Allah Ta'ala. Itu maknanya kita dalam semaya itu okat. Bukanlah kita duk berasa kata parat, seperti kita duk kata dah ni parat berat. Dak, okat kita boleh munajat Allah. Tak ada kena duk payah apa. Tuhan wi peluang untuk munajat dia. Subhanallah. Kalau nak bertemu dengan siapa-siapa hak berasa kata gede besar ni, susah tah dunia ni. Tapi Tuhan yang paling besar, Rabbus samawat wa Rabbul ardi, Rabbul alamin. Ya wi peluang kita ni mudah sangat untuk kita berdoa, untuk kita munajat, untuk kita Allah. Subhanallah. Itulah mukadimah kita malam ni. Moga-moga kita dapat apa nama ni, menambahkan iman kita melalui ibadat kita, amalan taat kita ni. Kerana iman kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, sebagaimana pegangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, iman boleh merusuk turun dan iman boleh bertambah. Iman boleh bertambah melalui amalan taat. Apabila kita buat taat, iman bertambah. Macam kita baca Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tu baca, dengar Quran. Apabila dibaca ke atas mereka itu iman bertambah. Dan apabila kita silap kena apa nama ni, menyahuti seruan syaitan, kita deraka ke Allah, maka dari situ kita tu jadi kurang iman kita, kena jaga. Apabila kurang iman ni, kita berasa kurang iman, kita kena cepat-cepat tambah iman. Tiga duk kurang semua siapa merusuk habis, siapa nak lucu habis, tu serius sekalinya lucu habis. Bermula daripada kurang, kita tak ada tarik naik dak, takut jadi habis. Tu kita takut sekali. Allahumma musta'an. Jadi malam ni insya-Allah kita akan menyambung lagi talaah kita ataupun muzakarah kita berkaitan dengan semaya melalui sebuah kitab yang kita dah baca ni, iaitu Panduan Solat
mengikut as-sunnah. Panduan solat mengikut as-sunnah, iaitu himpunan dan tulisan Syekh kita Dr. Abdul Halim Ahmad Saising hafizahullah taala. Kita sudah sapa dalam masalah solat berjemaah dalam nombor yang kena kata musannif berada dalam solat berjemaah. Berada dalam solat berjemaah. Bagaimana cara langsungnya? Kata musannif, satu, apabila saf telah sempurna. Ni setak orang panggil masuk jemaah dah ni. Tu email pun belum ada ni kita baca dah, kata dia ada pada makmum dia betul baris. Makmum dia suruh makmum dia perapat baris. Suruh makmum dia penuh saf yang pertama dulu, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Tu kita ambil dah. Apabila saf telah sempurna, rapat dan sama, maka imam terus bertakbir rotul ihram, bertakbir al-ihram, dan makmum ikuti takbirnya selepas daripada takbir imam. Mulalah imam takbir, makmum pun di belakang turut takbir, lepas pada takbir tu imam. Jadi hadis ni nya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u ila akhir hadis. Jadi Nabi kata, maksudnya sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti dengannya. Tu tujuan. Tujuan kita pakat letak tu imam ni. Ni tu imam semaya. Dijadikan tu imam tu untuk diikuti, untuk turut. Jadi tak pasal apa kita tak imam tak imam tak saya turut. Ni dah ayat Allah semaya. Kalau luas semaya pun pada asal gitu, dia letak punam, letak pemimpin, kita kena turut pada asal kaedah mula-mulanya, kena turut dia. Kena ikut dia. Ni Nabi ajar melalui semaya. Untuk diikutinya, kata Nabi, maksud laginya, maka janganlah kamu menyalahi daripadanya. Jangan duk selisih dengan tu imam tu. Lagu mana? Rupanya, maka apabila ia bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, dan apabila ia rakaat, maka hendaklah kamu rakaat. Tu hadis ila akhir hadis. Dia rakaat, kita rakaat, dia takbir, kita takbir. Turut dia. Tu makna takbir selepas pada takbir tu imam. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, makmum mesti mengikut imam pada kesemua perbuatan amalan zahir bagi solat, selangkah demi selangkah, dan tidak mendului daripadanya, sama ada pada rakaat, bangkit daripadanya, sujud, bangkit daripadanya, daripada sujud, dan lain-lain. Ni mana turut imam juga. Selakah demi selakah. Tak boleh kita nak pitah pergi dulu. Ni tak boleh lajak pergi dulu. Kalau ni apa ni offside. Lambat dah. Gaduh pergi dulu pada tu imam. Tak boleh hak ni. Tak ada kira lah. Masa rakaat, masa bangkit, masa sujud, masa bangkit daripada sujud, yang makmum tu buat dulu daripada tu imam. Subhanallah. Jadi hak ni Allah, Nabi tu beri ugutan yang sangat-sangat berdasar kepada hadis yang dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'ala Allahu suratahu surata himarin. Maksudnya, tidaklah takut seorang kamu apabila ia angkatkan kepalanya sebelum imam bahawa Allah menjadikan kepalanya kepala himar, atau Allah menjadikan rupanya rupa himar. Nabi kata, tak takut ke orang di antara kamu yang suka akak kepala belum pada tok imam akak kepala, yang suka apa nama ni, nak rokok sebelum tok imam rokok, daripada Allah Ta'ala tukar kepala dia jadi kepala himar, ataupun Tuhan tukar rupa dia jadi rupa himar seorang saat ni, tak takut ke? Tu makna ugut teh yang bersangat teh. Sebab tu tak boleh nyalahi sangat-sangat. Jadi haram lah kalau sengaja nak litah tu imam, nak litah tu imam balas saat ni. Habis itu tu dah rupa menyalahi tok imam. Rupa menyalahi tok imam. Sebab tu kena beringatlah. Kita jangan gaduh. Dia takbir dulu baru kita buat makmum di belakang. Habis itu. Yang ketiga, imam dan makmum sama-sama mengucap amin selepas daripada bacaan Fatihah imam yang dibacanya secara jahri. Ni semai jemaah ni. Suruh kita makmum ni, imam dan makmum sekali sama-sama mengucap amin selepas daripada baca Fatihah imam. Hak semaya derah itulah kita dengar kita baca amin sekali dengan tu imam. Pahala dan kelebihan dia besar sangat. Hak ni pula hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari dan juga Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Masya Allah. Nabi kata apabila imam mengucap amin, apabila mu dengar tu imam ucap amin, amin mana apa amin? Amin tu doa. Amin tu makna berdoa supaya Allah Ta'ala terima doa. Karena dalam Fatihah tu ada isi doa yang penting. Ihdinas siratal mustaqim. Penting tak penting doa ni? Apabila kita renung jadi rukun semaya. Rukun semaya makna wajib seorang kena baca nak hari. Ihdinas siratal mustaqim. Minta Tuhan tunjuk jalan. Kalau Tuhan tak tunjuk, sesat seperti kita kata sana. Siapa Tuhan fardu jadi rukun semaya kena baca nak hari. Bahkan setiap rakaat yang kita baca Fatihah. Amin baca. Terimalah doa kami ya Tuhan. Masya-Allah. Apabila kata amin saat ni, Nabi kata apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap amin. Nabi sang suruh orang jadi makmum, fa aminu, kata aminlah kamu. Apa tu? Kerana siapa yang muwafaqat aminnya dengan amin malaikat, diampun baginya dosa yang terdahulu. Mana faham daripada tu, malaikat pun kata amin. Tok imam kata amin, malaikat kata amin, makmum kata amin. Apabila muwafaqat belaka tu, pahalanya
ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Oh, jadi duk sama dengan gapo nama lapa ni, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ni. Cuba kita tanding. Puasa bulan Ramadan. Kok ni ami sekali dengan tu ime. Takkan mudah lah nak kira. Mudah ketika teruk tu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ni. Berat. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ni. Berat juga. Sebulan penuh duk kaca semaya imanan wa ihtisaban tarawih tu. Puasa sebulan duk iman wa ihtisaban nak boleh ghufira lahu ma taqaddama min zambih tu. Ni kita bakal kata amin sekali dengan ime. Sekali dengan muafakah dengan hak malaikat. Boleh supo ya. Supo lafaz Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampun baginya dosa yang telah lepas. Bila boleh ni? Boleh pergi kita jemaah. Sore ada dah ni? Tak ada sore. Nak duk sekali dengan tu imam bila? Duk sore, mai sore. Amin sore lah. Ni amin kali dengan tu imam. Tu kelebihan jemaah. Nah, kelebihan jemaah. Subhanallah. Masya-Allah. Pada riwayat lain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala ahadukum amin." Apabila seorang kamu kata amin, wa qalatil malaikatu fis sama, dan berkatalah oleh malaikat yang duduk di langit tu amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, maka muwafaqatlah salah satu akan yang lain. Jadi bersekali hak malaikat hak malaikat dengan hak makmum kata sekali. Malaikat duduk atas langit tu, makmum semaya atas bumi ni, di bawah ni sekali muwafaqat. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampun baginya yang terdahulu daripada dosanya, dosa lepas mari dah. Masya Allah, Masya Allah. Itu kelebihan kata amin. Yang keempat, menegur imam apabila ia terlekat bacaan. Ni tertib cara jemaah juga. Menegur imam, mana makmum lah, boleh tegur tu imam apabila ia terlekat bacaan. Boleh ada lekat, ada gapo dah, makmum boleh tegur. Apabila imam terlekat pada bacaannya, maka harus bagi makmum menegurkan bacaan itu. Boleh bagi makmum tu tegur. Berdasar kepada hadis yang dikeluar oleh Abu Daud. Hadis macam ni al-musawwir. Wallahu a'lam, ni baca kena dak tu. Ibnu Yazid al-Asadi al-Maliki qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fis salati fataraka syai'an lam yaqra'hu, faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarakta ayata kaza wa kaza, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halla adraktaniha. Hadis budak dah. Kata rawi hadis saat ni Ibnu Yazid al-Asadi al-Maliki, saat ni dia kata aku menyaksi ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat. Mana aku duduk sekali lah Nabi duduk baca dalam semaya tu. Maka baginda meninggalkan sesuatu tidak membacanya. Ada juga Nabi tinggal. Maka berkatalah baginya seorang lelaki, lepas pada sudah dah tak ada orang lelaki royak lah, ya Rasulullah, engkau telah tinggalkan ayat sekian-sekian.
Rasulullah mu tinggal ayat sekian-sekian. Nabi tinggal tak baca. Nah, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun jawab, mengapa tidak engkau memperingatkan daku akan ayat itu? Bapa tak tolong peringat? Nabi kata. Tu nak tunjuk panggil sifat kemanusiaan. Dalam hikmah rahsianya Nabi tubik hukum tu. Sebab tu ada ke Nabi ada terlupa dalam semaya, disyaratkan sujud sahwi. Bukan nak tunjuk cacat, cedera, pengkat kenabian tu tak. Hikmah rahsianya untuk diantaranya untuk timbul perbuatan yang boleh tubik hukum hakam. Apabila kita terlupa buat macam Nabi itulah, Nabi sujud sahwi dan sebagainya. Ni pun tubik hukum kata Nabi wayak ke sahabat dia, bapa mu tak tolong peringat. Bapa mu tak tolong peringat. Tu makna disuduk kata dibolehkan makmum tu menegur apabila tu imam tu terlekat dalam bacaan dia. Tu satu daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan. Ibnu Umar kata Nabi semaya satu semaya, faqara'a fiha, lalu Nabi baca dalam semaya tu falubisa alaihi, maka ada kesamaran atasnya. Ada juga ada kesamaran. Kita banyaklah kita ni. Dia tak baca lama ke. Jadi kenali tak bisa jadi tu imam baca dok dapat bahasa sama belaka tukar ni. Baca ayat ni pergi sudah dengan baca surah ni, ada juga pergi sudah dengan surah lain. Subhanallah. Apabila ada kesamaran kat atasnya, maka manakala selesai daripada solat, falamman sarafa, apabila sudah semaya, qala li Ubay, qala li Ubay, Nabi sendiri, Nabi kata, Nabi wayak pada Ubay. Ubay duduk belakang dia lah, salah seorang sahabat. As-sallaita ma'ana, Nabi tanya Ubay, musmaya dengan kami ke tak? Muka Nabi ni bahasa kesamaran dalam semaya. Pasnya teringat dah lepas pada tu buah sudahnya tanya Ubay, Nabi tanya, musmaya dengan puak kita ke tak? As-sallaita ma'ana? Qala na'am. Ubay jawab kata na'am. Qala fama mana'aka? Nabi kata, Ubay jawab kata ya. Lalu Nabi kata, maka apakah yang menahankan engkau daripada menegur? Apa jadi halangi? Apa jadi sekat buat ilmu tak tegurnya? Aku duk berasa kesamaran saat ni. Dan apa tu imam kita makmum lek belakang tak ada kenali pun ingat molek tak? Tegurlah. Moga tu imam tu cacuk dah. Subhanallah. Subhanallah. Tapi tegur pun kena berceraklah dah. Lama makmum pun duk gamuk juga, dak rasa kahwin tak ada ingat lah no. Dak rasa kena. Kok kom belik tu imam. Ni putar belik di makmum lek belakang. Tapi kena ceraklah, dah cerak juga makmum tu. Subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kelima, memberi peringatan jagaan dengan ucapan subhanallah. Ni boleh. Ada gapo ratik boleh kata subhanallah ni? Sekiranya seseorang yang bersolat ditimpa sesuatu perkara yang tergempar, seperti memberi peringatan kepada imam yang terlupa, tu keadaan mula-mula untuk nak beri peringatan kepada tu imam terlupa, boleh kata subhanallah. Ataupun tu imam ada tersalah, atau memberi izin kepada seorang yang hendak masuk ke dalam rumahnya, boleh kata subhanallah. Duduk semaya kan, orang mari po nak masuk rumah, subhanallah. Tu orang duduk semaya kata subhanallah.
atau memberi jaga kepada orang buta. Orang buta nak jatuh parit. Nak jatuh telaga. Ini semaya dalam benar itulah dia. Atau peringatan atau jaga daripada orang jahat atau binatang buas dan lainnya, maka hendaklah ia lelaki mengucap tasbih subhanallah. Semua yang boleh ucap tasbih subhanallah. Tak semaya gati daripada hak sani, gati daripada berkecek betul-betul tu, tak boleh berkecek tu, kata subhanallah. Dan ia perempuan menepukkan tapak tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Mana hak lelaki tasbih subhanallah tu, hak perempuan menepuk tapak tangan kanan, mana tapak tangan kanan ni ke atas belakang tangan kiri. Gitu. Nak bunyi kan, nak buat bunyi subhanallah. Mana tempat ambil tu? Tengok tambahan dalam kitab Mughnil Muhtad Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu Fiqhus Sunnah. Ia bagi hadis Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Maksudnya barang siapa didatangkan dia oleh suatu perkara dalam solahnya, maka hendaklah ia mengucap subhanallah. Balasan ni semua tu kating hak tu lah subhanallah. Orang mari duk di bawah tu, assalamualaikum, kita semaya subhanallah. Boleh gitu. Tu maksudnya. Ataupun buta nak jadi tak buta ni, so kata subhanallah juga. Kalau tak dengar kena beradu semaya. Orang buta nak jatuh telaga, mati jatuh telaga ni. Jaga cirit tu barangkali lebih besar lagi. Ni mula-mula subhanallah dulu, tapi nampak tak boleh ni, kena beradu. Pergi pegah agak jatuh lagu nyanyi dia. Orang buta. Subhanallah. Dalam riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Maksudnya ucapan tasbih subhanallah itu bagi lelaki. Tu pecah. Beza ke mana lelaki ucap tasbih, orang perempuan tasfiq. Apa nama ni, tepuk kat ni. Kerana berdasar kepada hak ni. Kerana Nabi kata ucapan tasbih tu bagi lelaki dan menepuk tangan itu bagi golongan perempuan. Sebaliknya boleh bagi golongan lelaki menepuk tangan dan boleh bagi golongan perempuan mengucap tasbih, tetapi perbuatan itu adalah menyalahi sunnah. Tu saya kata gitu. Kalau nak buat tukar pun boleh, tapi menyalahi sunnah. Hak Nabi ayat lagu saat ni. Hak lelaki tasbih, hak perempuan tepuk tangan. Kesemua perbuatan dengan ucapan tasbih dan menepuk tangan itu adalah dengan kosak zikir. Kena kosak zikir hati. Kerana hak tu tubik pada luar daripada semaya, biar apa, tubik daripada amalan semaya hak apa ketik. Jadi kena niat zikir juga. Subhanallah tu niat dalam hati, kosak dalam hati berzikir. Dan memberi peringatan dan memberi faham. Dan memberi peringatan dan memberi faham. Kosak dalam hati, tujuan nak peringat, lagi pula memberi faham kepada benda yang berlaku saat ini. Dan sekiranya ia menepuk tangan dengan kosak main-main, maka batal solahnya. Nak main-main batal semaya, kerana bukan dia amalan semaya tu. Tepuk nak main batal semaya. Tapi tepuk saat ni dengan niat ni, niat memberi peringatan, memberi faham tu, tak apa dalam semaya. Beza mana? Beza tujuh niat.
Wallahu ta'ala alam. Tapak tangan kanan ke atas belakang tangan kiri. Tapak tangan kanan atas belakang tangan kiri. Dah. Yang keenam. Hak ni jarang nak berlaku, tapi berlakunya gagik pun tahu ni. Tak biasa duk buat. Apa ni? Istikhlaf imam kepada orang lain menjadi imam. Kita ambil dah ni sebab tu kena duduk di belakang tu imam ni, agak-agak punya tu imam ni unuh semaya kau nak tubik kau boleh ganti oleh belakang tu. Lain pada tegar dah tu boleh ganti panggil istikhlaf. Arti istikhlaf ialah imam mengganti orang lain menjadi imam. Tu imam tu istikhlafnya. Suruh orang lain ganti dia jadi tu imam ganti dia untuk menyempurnakan solat. Kerana sesuatu keuzuran yang menimpa ke atasnya. Jadi tipu gapo keuzuran ke atas tu imam. Tu imam tu campin kena ambil orang lain ganti dia. Wis sudah semaya, wis sempurnakan semaya. Kalau tak ganti kok tak sempurna semaya tu imam kena cabut diri tu baik dah ni. Ada uzur gapo? Seperti ia berhadas. Tu imamnya jatuh air semaya, berhadas. Berdarah. Berdarah hidung. Tumbuk darah hidung. Atau lain-lain. Maka ia mengistikhlafkan, menggantikan orang lain menjadi imam sebagai ganti daripadanya, terutamanya makmum yang terdekat kepadanya yang lebih mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum solat. Tu imam pun nak kalau nak istikhlaf, nak tu imam lain, nak orang lain ganti dia tempat dia tu, hak paling dekat ataupun hak ertilah dengan khas maya. Ambil daripada mana ni daripada hadis Bukhari dan Muslim yang panjang, iaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, yang mana baginda wafat, sakit hak Nabi dekat nak mati tu. Adalah baginda mengistikhlafkan, apa nak mengistikhlafkan, mana menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai imam mengganti daripada baginda sallallahu alaihi wasallam pada solat bagi orang ramai. Tu. Kamu dia cara nak buat lagu mana? Tengok cara nak buat. Cara istikhlafnya ialah dengan cara isyarat. Isyarat dah. Sung sanyan dah. Atau dengan perkataan kepada seseorang daripada makmumnya, sama ada isyarat ataupun wayak selalu dah, kerana ia nak tubik dengan perkataan. Dan ia memegang hidungnya tu imam tu, kena pegang tu hidungnya, seolah-olah terkeluar darah daripadanya. Ni adab ni. Ni ambil umur ni tu imam kata tubik nak semaya, tubik kerana batal ni, dia kena buat susuk kata. Ada apa-apa. Tambah hidup wayak. Kalau tubik gitu tu orangnya kata ketuk apa tu imam tu. Kena buat pegang hidung itu. Rupa-rupa tubik darah ke tubik apa orang tubik kita. Tu adab. Makmum pun suka kalau nak tubik tu jadi jadi bukan tubik gitu. Jangan tunjuk. Mana tunjuk kata boleh jadi tubik darah hidung ke apa, ada uzur kayak gitu. Tu tengok adab dah. Sebab tu dia kata, dan ia memegang hidungnya seolah-olah terkeluar darah daripadanya. Padahal tak ada tubik darah hidung kali. Kau lain. Subhanallah. Kalau ketuk bunyi buat kena. Dia kata kena buat tu. Subhanallah. Wah tak tahu lah dah. Kena buat tu. Bukan ketuk tu tak nyenggol lain. Susuk kat iPad tu.
subhanallah, ataupun ia mengucapkan subhanallah. Tu imam saat ni sebagai memaklumkan kepada makmum bahawa dia ada suatu keuzuran, maka seorang makmum dapat berlangkah ke hadapan sebagai khalifah, pengganti daripadanya. Tu imam batal, kena orang lain masuk ganti dia. Sekiranya imam tidak mengistikhlafkan, saat ni orang panggil kata tu imam tu istikhlaf. Dia suruh, dia pegati sendiri. Kalau tu imam tak ada istikhlaf, maka boleh golongan makmum mendahulukan seorang sebagai pengganti bagi imam. Tu imam tak ada wayak apa pun, dia tubik ke makmum naik lalu dah. Boleh juga lagu tu. Dan boleh juga seorang daripada makmum mendahulukan dirinya sendiri. Makna hak mula-mula ni makna tu imam mengganti, tu panggil istikhlaf. Yang kedua, sama-sama makmum tu hatta seorang mendahulu tolak orang seorang ganti tu imam. Yang tiganya tak ada siapa yang buat gitu, boleh juga senda tua kalau seorang makmum tu naik pergi tempat tu imam. Tu makna yang tiga. Boleh golongan makmum mendahulukan seorang sebagai pengganti bagi imam, dan boleh juga seorang daripada makmum mendahulukan dirinya sendiri sebagai pengganti imam tanpa diarahkan oleh orang lain. Berapa tu baik tu? Pak dah. Sama ada tu imam tu sendiri mengistikhlafkan orang ganti dia. So yang keduanya makmum tolak seorang lagi. Yang tiganya seorang makmum tu senda tua sendiri, tak ada diarah oleh siapa-siapa. Tiga dah. 3%. Kemudian lazim di atas khalifah imam gantian itu mengikutkan tertib solat mengikut imam yang dulu. Semaya sambung gilah, sudah. Dan tiada lazim di atas kesemua makmum itu memulakan niat qudwah. Tak mesti kata makmum lek belakang ni kena mula niat ikut tu imam semula, dak pakai hak tadi lah. Niat ikut tu imam tu mada dengan hak mula-mula ni. Tak ada kata bo tu imam baru naik ni kena niat tu imam, niat apa nama turut tu imam semula ke, tak mesti. Tak mesti ikutan baru. Mana tak mesti memulakan niat qudwah ikutan baru bagi imam yang baru, kerana khalifah adalah menepati imam yang dulu pada keberkekalan berjemaah. Kena kira hak dululah. Kira hak dulu. Jadi tok imam baru ni sebagai pengganti tok imam hak dia tubik dengan sebab uzur saat ni. Itulah malam ni. Kalau tu tak habis lagi, kita sambung minggu depan pula. Niat mufaraqah imam. Ada juga pesen-pesen itu kena mufaraqah. Balah mana kena mufaraqah. Balah mana cara, insya-Allah taala kita sambung pada minggu hadap insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.